Permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia mula dibuka pertengahan April. Agihan peruntukan khas kawasan Parlimen ikut kemampuan kerajaan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saudara berita Parlimen edisi Khamis 17 Mac, saya Indi Reza Rohadian. Saudara, singkatan nama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini dikenali sebagai KCOM dan bukan lagi KKMM. Perkara berkenaan diumumkan menterinya Tan Sri Anwar Musa ketika memulakan sesi menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja. Saya harap selepas ini dirujuk sebagai K-COM, bukan lagi KKMM. Ya. Mulai hari ini KCOM. Dan menterinya dirujuk sebagai Mencom, MKOMN, Menteri Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia khusus untuk pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT daripada golongan B40 akan dibuka bermula pertengahan April ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata 400,000 pelajar seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada program berkenaan. Mereka terdiri daripada pelajar IPT awam dan swasta, kolej komuniti dan kolej di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Terutama daripada golongan yang miskin dan juga di bawah kumpulan B40 yang pendapatan ibu bapanya tidak melebihi RM4,850 sebulan boleh memohon untuk mendapatkan peranti-peranti yang boleh mereka gunakan semasa mereka belajar. Ini termasuk pelajar-pelajar yang baru mendapat tempat di universiti nanti. Apabila mereka telah mendapat tempat, mereka juga boleh mula memohon bermula pada bulan April ini dan pada bulan Jun roll out program perantis ataupun perantis siswa kepada pelajar-pelajar miskin. Pakej peranti siswa keluarga Malaysia diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 membabitkan peruntukan RM450 juta sejajar hasrat kerajaan memastikan rakyat terutama pelajar IPT mempunyai peranti dan akses internet pada kos berpatutan. Ia bagi membantu pelajar IPT menjalankan aktiviti pembelajaran dalam talian melayari internet untuk tujuan penyelidikan dan komunikasi. Dan berhubung soal kelayakan pula, Tan Sri Anwar Musa berharap setiap pihak termasuk ahli parlimen, ADUN dan IPT dapat memastikan tiada mana-mana pelajar yang memerlukan tercicir daripada mendapat kemudahan berkenaan. Peranti yang akan diberikan juga akan dipastikan peranti yang berkualiti, yang setara atau lebih baik dengan apa yang terdapat dalam pasaran dengan beberapa ciri khusus termasuklah dengan kapasiti minima tidak kurang daripada 4 RAM dan juga dibekalkan bersama dengan keyboard, stylus dan sebagainya. Ya, sementara itu pada sidang media mengenainya, Tan Sri Anwar berkata satu unit khas akan dibentuk bagi mengenal pasti mahasiswa IPT yang layak menerima pakej peranti siswa keluarga Malaysia. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama KCOM dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Unit khas itu juga akan mengendalikan data mahasiswa terlibat bagi memastikan proses permohonan berjalan lancar dan sistematik. Jadi kita akan mensasarkan mulai pertengahan bulan April dan tempoh sebulan daripada sekarang saya harap dapat disiapkan satu kaedah permohonan secara online bagi memudahkan urusan logistik, iaitu apabila permohonan-permohonan dalam bulan April sehingga bulan Mei dapat ditapis,
maka fasa pertama roll out akan dilaksanakan seawal minggu pertama bulan Jun. Dan selepas itu, kerana kita pasti ada permohonan mungkin yang tidak lengkap, kes-kes rayuan, kes-kes tercicir, kerana kita melibatkan jumlah yang banyak, maka proses-proses rayuan perlu dilaksanakan selepasnya. Dalam pada itu, usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar sedang dilaksanakan melalui Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Setakat suku keempat 2021, sebanyak 1,131 menara baharu telah siap dibina daripada 3,205 yang dirancang, manakala 30,180 stesen pemancar siap dinaik taraf daripada 30,810 yang dirancang. Dari sudut peratusan liputan berasaskan pada perkhidmatan 4G di kawasan berpenduduk turut diberi perhatian di mana ia telah meningkat kepada 95.4% pada suku keempat berakhir Disember baru-baru ini berbanding 91.8% sebelum pelaksanaan jendela pada suku kedua 2020. Selain itu, 1.9 juta daripada 2.5 juta premis yang dirancang telah siap dinaik taraf kepada capaian gentian optik. 437 lokasi telah dipasang dengan jalur lebar satelit Wi-Fi daripada 839 lokasi yang akan disediakan, manakala 402 lokasi lagi dalam peringkat pelaksanaan. Saudara, isu peruntukan khas kawasan Parlimen menarik perhatian Dewan terutama dalam kalangan pembangkang. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, peruntukan berkenaan adalah pelengkap di bawah rancangan 5 tahun, manakala agihannya pula ikut kemampuan semasa kewangan kerajaan. Justru permohonan bantuan infrastruktur kecil di kawasan pembangkang boleh dimajukan kepada penyelaras Parlimen. Malah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar turut bertanggungjawab terhadap projek pembangunan infrastruktur kecil. Kalau kita lihat evolusi, saya dah lama dah dekat dalam Parlimen ni sama dengan Pokok Senar. Tapi dia berhenti sat. Tahun 2004 dia berhenti sat. Saya lama juga. Saya melihat evolusi bagaimana peruntukan dulu tak ada langsung. Kemudian itu Perdana Menteri keempat tu. Menteri kelima tu ada sikit. Keenam ada juga sikit. Tapi lama-lama sekarang ni ada banyak perubahan dan benda ni adalah sesuatu yang dinamik. Saya bersetuju dengan Kalabakan. Dia kata adil. Adil ni bukan sama. Adil ni meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai. Yang sesuai itu ditentukan bukan oleh penerima, ditentukan oleh pemberi. Sesi menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja turut melibatkan Jabatan Perdana Menteri berkaitan hal ehwal agama serta Parlimen dan undang-undang. Antara isu diperjelaskan rang Undang-Undang 355 dan penegasan kerajaan terhadap tuntutan Kesultanan Sulu terhadap Sabah. Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad memaklumkan RUU 355 telah dibentangkan kepada negeri-negeri pada 11 dan 12 Oktober 2021. Input dan pandangan yang diperolehi daripada negeri-negeri dalam persidangan tersebut akan dibincangkan dan dimuktamadkan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Setelah draft rang Undang-Undang 355 dimuktamadkan, kelak taklimat atau penerangan berhubung dengan rang undang-undang tersebut akan diberi kepada semua ahli parlimen sebelum dibentangkan. Sementara Timbalan Menteri berkaitan Parlimen dan undang-undang sekali lagi mengulangi pendirian kerajaan yang komited mempertahankan kedaulatan Sabah. Katanya kerajaan telah mengambil tindakan perundangan untuk mencabar keputusan Final Award oleh penimbang tara Dr. Stampert Gonzalo berhubung tuntutan Kesultanan Sulu. Dan mencabar semua tindakan yang diambil oleh penuntut, semua maklumat terperinci mengenai hal ini tidak dapat
didedahkan bagi memastikan usaha serta tindakan kerajaan untuk memelihara kepentingan negara tidak terjejas. Saya harap dengan apa yang saya sebutkan ini dapat memberikan sedikit gambaran yang mana menunjukkan komitmen kerajaan Malaysia serta keseriusan kita mengambil kira tentang perkara ini. Yang Berhormat. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak bertindak bersendirian berhubung keputusan tidak memperbaharui kontrak atlet-atlet di bawah program Majlis Sukan Negara MSN yang dibincang bersama mesyuarat Jawatankuasa Kerja melibatkan Persatuan Sukan Kebangsaan, Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Paralimpik Malaysia, Kementerian Pendidikan dan agensi berkaitan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menjelaskan penilaian bagi tawaran baharu kontrak atlet dibuat berdasarkan kepada prestasi semasa menerusi kriteria pemilihan yang ketat. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, saya ingin menjelaskan bahawa atlet-atlet di bawah program MSN tidak dipecat, tetapi mereka tidak diberikan tawaran kontrak yang baru, dan ini merupakan kelaziman dalam proses penilaian atlet sepanjang masa. Datuk Seri Ahmad Faizal turut memaklumkan atlet juga akan dilantik sebagai tenaga pengajar berkaitan sukan di semua agensi di bawah Kementerian dan Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS di seluruh negara. Ia adalah inisiatif terbaru kementerian bagi membantu kebajikan atlet. Saya berharap agar inisiatif ini dapat disambut baik oleh pihak institusi pengajian tinggi sehingga ke peringkat sekolah-sekolah. Selain daripada itu, program rentas kementerian turut dilaksanakan bagi memperluaskan pilihan kerjaya untuk atlet-atlet negara. Menerusi kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, program bimbingan usahawan atlet telah diwujudkan bagi membantu dan berjaya membantu seramai 24 orang atlet yang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan. Dan mengenai belia pula, KBS dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia MBM kini sedang membangunkan model baharu MPB 2030 memfokuskan kepada pembangunan belia negara. Ia merupakan dokumen pelengkap bagi menyokong dan menambah baik mekanisme dasar belia Malaysia dengan pemetaan mempersiapkan golongan belia dalam tempoh 10 tahun akan datang. Dan ini pula mengenai cadangan penambahan bilangan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak kepada 1/3 daripada keseluruhan sedia ada. Mengulas lanjut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata, perkara berkenaan telah dibincang dan dibawa kepada Jawatankuasa Bersekutu pada 8 Februari dan mesyuarat telah bersetuju untuk merujuk isu berkenaan kepada Jawatankuasa Teknikal yang dipengerusikan Peguam Negara untuk penelitian lanjut. Perkara tambahan kerusi untuk negeri Sabah dan Sarawak yang telah dibangkitkan secara meluas oleh ahli Parlimen dari Sabah dan Sarawak. Perkara ini juga telah dibangkitkan dalam jawatan kuasa pilihan khas Parlimen pada tahun 2012 yang saya sendiri mempengerusikan di Dewan Yang Mulia ini. Bagaimanapun ketika itu terdapat beberapa perkara yang tidak mendapat sokongan pembangkang. Justru beliau berpandangan saat ini adalah tepat pada masanya bagi Dewan Rakyat untuk memikirkan semula isu berkenaan. Untuk itu beliau menyerahkan kepada ahli Parlimen Sabah dan Sarawak untuk berbincang semula secara terbuka dan kemukakan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk tindakan seterusnya. Dewan turut dimaklumkan sesi libat urus telah dilaksanakan dengan pemimpin tempatan di beberapa lokaliti bertujuan merangka strategi lebih berkesan membasmi miskin tegar menjelang 2025. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, sesi menerusi program basmi miskin tegar keluarga Malaysia itu dijangka melibatkan kira-kira 500 lokaliti. Beliau berkata ia sebahagian pendekatan baharu kerajaan di mana kaedah penyelesaian isu datang dari akar umbi menerusi masalah setempat ditangani dengan solusi setempat.
kepada IKASih, senarai yang disediakan oleh ICU. Saya tahu yang berhormat banyak pandangan mengenai IKASih. Jadi pandangan kita ialah senarai IKASih Miskin Tegar ini kita akan pamerkan di tempat-tempat awam di kampung berkenaan, sama ada di surau ke sekolah ke gereja tak kira, untuk pastikan ada ketulusan. Jadi dua perkara. Yang pertama, kita akan libatkan Yang Berhormat dalam rangka strategi Basmi Miskin Tegar. Yang kedua, senarai Miskin Tegar kita akan pamerkan supaya rakyat setempat akan mengetahui mereka benar-benarnya miskin tegar. Ya, kita tak mau ada silap di segi angka-angkanya ini, dan di segi strategi kita akan melaksanakan strategi yang menyeluruh ataupun holistik, dan kita harap kali ini kita akan dapat menangani masalah ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Mustapa turut memaklumkan kajian mengenai pendapatan garis kemiskinan PGK baharu dijangka dimuktamadkan hujung tahun ini. Sekejang ini dalam proses melibatkan lebih 90,000 isi rumah. Kajian ini sudah berjalan. Saya lancarkannya 2 bulan lalu di Salak Tinggi. Ya. Dalam pada itu, Datuk Seri Mustapa menegaskan kerajaan memandang serius terhadap projek sakit di seluruh negara dan kini sedang memantau perkara tersebut. Beliau berkata setakat ini sebanyak 8 projek telah berjaya dipulihkan hasil daripada intervensi unit penyelarasan dan pelaksanaan ICU. Bagi menangani projek bermasalah, kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Pemudah Cara Pelaksanaan Projek Pembangunan Negara yang dipengerusikan Unit Perancang Ekonomi EPU dan Ketua Setiausaha Negara supaya tindakan segera dapat diambil. Katanya usaha itu bagi memastikan semua projek sakit dapat disiapkan segera dan mengelak pertambahan projek sakit selepas ini. Berdasarkan dapatan kajian dan penelitian secara menyeluruh dalam fasa pemulihan selepas pandemik ini, ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang masih terkesan dari segi ekonomi, hilang pendapatan dan sedang membina semula kehidupan. Kerajaan mendengar, mengkaji dan meneliti permintaan daripada semua pihak untuk pengeluaran caruman KWSP. Justru pada hari ini, kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Ini merupakan keputusan yang sukar kerana ia melibatkan simpanan hari tua rakyat, dan pengeluaran khas ini adalah jalan tengah dalam mengimbangi antara keperluan mendesak hari ini dan simpanan masa hadapan. Walaupun kerajaan memberikan kebenaran untuk pengeluaran khas KWSP ini, namun saya merayu kepada para pencarum supaya mengekalkan simpanan mereka kecuali keadaan benar-benar mendesak. Bersua kembali. 11,296 perjawatan tetap tambahan di Kementerian Kesihatan akan diwujudkan hingga tahun 2025. Ia membabitkan implikasi kewangan kira-kira RM3.4 bilion. Kerajaan pada 19 Januari 2022 bersetuju supaya sebanyak 4,186 jawatan tetap tambahan diwujudkan di Kementerian Kesihatan pada tahun 2022 bagi tujuan melantik seramai 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai bagian dan 300 pegawai farmasi. Pelaksanaan keputusan ini melibatkan implikasi kewangan permulaan sebanyak RM337.5 juta setahun pada tahun 2022. Implikasi kewangan bagi tujuan membayar emolumen pada pegawai ini akan terus meningkat bagi tempoh 2023 hingga 2025, iaitu sebanyak RM1.2 bilion.
Dan berikutan terdapat kekosongan jawatan sedia ada. Jumlah pengambilan tetap bagi pegawai pergigian ditambah kepada 460 pelantikan, manakala pegawai farmasi kepada 400 pelantikan. Kerajaan juga bersetuju mewujudkan sekurang-kurangnya 1,500 jawatan tetap bagi pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi setiap tahun mulai 2023 hingga 2025. Juga 800 jawatan tetap pakar perubatan dan 70 pakar pergigian. Sejak 2014 hingga 28 Februari 2022, jumlah pinjaman yang telah dibayar SRC International kepada kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP adalah 314.72 juta ringgit, manakala jumlah yang dibayar kerajaan 4.744 bilion ringgit, yang menjadikan jumlah keseluruhan pembayaran semula pinjaman kepada KUAP 5.059 bilion ringgit. Jawapan bertulis Menteri Kewangan itu dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad. Jumlah ini adalah termasuk bayaran prinsipal, keuntungan, ta'wid yakni ganti rugi kepada peminjam akibat daripada kelewatan. Pembayaran terakhir bagi pembiayaan daripada KUAP tersebut telah dijadualkan pada 28 Mac 2022 yang berjumlah 610.22 juta. Kesemua pembayaran dilakukan oleh kerajaan adalah daripada sumber keuangan kerajaan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Padang Serai M. Karupaya. Menteri Kewangan akan jawab, tapi Menteri akan... Kadar pengangguran di Malaysia pada suku keempat 2021 adalah 4.3%. Jumlah itu berkurang 0.5% berbanding 4.8% yang dicatat pada tempoh sama tahun 2020. Sejajar dengan ini, bilangan penganggur menurun daripada 760,700 orang pada suku keempat 2020 kepada 696,400 orang pada suku keempat 2021. Bagi mengurangkan kadar pengangguran termasuk bagi golongan belia, Kementerian Sumber Manusia melalui perkeso melaksanakan beberapa inisiatif antaranya program jamin kerja, insentif, pengajian, di bawah sistem insurans pekerjaan yang dijangka akan memanfaatkan 300,000 pencari kerja dari seluruh negara. Perkeso turut mempergiat beberapa program bagi menggalakkan penyertaan tenaga kerja serta memastikan pengambilan pekerja dapat dilaksanakan dengan berkesan. Ia termasuk program Karnival Kerjaya, insentif pengambilan pekerja serta latihan kemahiran semula dan peningkatan kemahiran. Datuk Seri M. Saravanan menjawab pertanyaan Wakil Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tindakan pihak tidak bertanggungjawab menyeludup keluar minyak masak subsidi polybag 1 kg ke negara jiran. Antara punca masalah kekurangan bekalan itu di pasaran tempatan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, penyeludupan itu disebabkan harga barang itu yang rendah di Malaysia berbanding negara-negara jiran lain. Kerajaan menetapkan minyak masak subsidi polybag 1 kg pada harga RM2.50 seunit. Pelbagai usaha dilaksanakan bagi mengekang penyelewengan dan aktiviti penyeludupan minyak masak bersubsidi. Membuat risikan ke atas pengilang, pembungkus, pemborong dan peruncit dengan sasaran terpilih yang disyaki menyeleweng. Yang keempat, menggantung kota atau lesen ke atas syarikat yang didapati melakukan penyelewengan. Setakat ini, kementerian telah membuka 25 kertas siasatan hasil pemeriksaan ke atas hampir 7,000 premis terbabit dengan urus niaga minyak masak. 94 premis lagi masih dalam tindakan pengauditan, manakala 15 syarikat pembungkus digantung kuota skim minyak masak COSS dan 5 syarikat pemborong digantung lesen urus niaga minyak masak lesen borong CSA. Dalam perkembangan lain, Datuk Rosul memaklumkan cadangan melanjutkan program jualan keluarga Malaysia hingga akhir Ramadan tahun ini sedang diteliti. Pertimbangan mengambil kira sambutan menggalakkan masyarakat terhadap program berkenaan. Pelaksanaannya bagaimanapun bergantung kepada peruntukan diterima kementerian tersebut. Untuk nak melaksanakan program ini, kita perlu ada beberapa rakan strategi yang memberi ataupun yang komited
Setakat ini kita ucap terima kasih kepada MAFI dan juga kepada rakan-rakan strategi kita yang ada sebanyak 196 rakan strategi. Di kawasan-kawasan pedalaman itu kita sedang mencari jalan untuk nak menyampaikan program ini ke daerah-daerah pedalaman. Program Jualan Keluarga Malaysia yang bermula Disember tahun lalu dijadual berakhir hujung bulan ini. Pelaksanaannya bertujuan membantu meringankan kos sara hidup pengguna berpendapatan rendah yang terjejas COVID-19 dan banjir. Ia menawarkan jualan barangan keperluan harian dengan harga sehingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran tempatan. Sementara itu, hingga akhir tahun lalu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pula telah meluluskan permohonan 214 koperasi untuk menyertai program Jualan Koperasi Prihatin Rakyat JKPR. Program dilaksana Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM itu membabitkan peruntukan lebih 2.5 juta ringgit. SKM juga melaksanakan program Jualan Koperasi Prihatin Rakyat yang menyediakan insentif jualan kepada koperasi yang menjalankan aktiviti perunjitan bagi mengurangkan harga barangan keperluan utama harian rakyat seperti gula, tepung, minyak masak, beras dan telur untuk mengalahkan orang ramai berbelanja dan membeli barangan keperluan harian di kedai-kedai koperasi yang menawarkan harga yang berpatutan berbanding pasaran tempatan. Tan Sri Noh menjawab pertanyaan Wakil Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Dewan turut dimaklumkan sejak 2018 hingga 15 Februari lalu, 208 kematian dalam tahanan depo imigresen direkodkan. 25 daripadanya disebabkan COVID-19. Punca kematian lain antaranya disebabkan jangkitan paru-paru, demam denggi dan komplikasi jantung. Pelbagai inisiatif dilaksana Kementerian Dalam Negeri bagi menjamin keselamatan dan kesihatan tahanan di depo imigresen. Antaranya menempatkan penolong pegawai perubatan di depo imigresen seluruh negara bagi memberikan rawatan awal kepada tahanan. Kes akut dan juga kecemasan, penolong pegawai perubatan grade U29 Palang 32 dan pegawai imigresen di depo imigresen akan menghantar pengundi terjejas ke pusat kesihatan daerah atau klinik kesihatan terdekat. Ini dibuat mengikut prosedur operasi standard yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang keempat, semua penyakit berjangkit akan dimaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah kesihatan yang terdekat. Jika terdapat wabak, pejabat kesihatan daerah yang terdekat akan menghantar satu pasukan menyiasat, mengawal dan menguruskan wabak tersebut. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said. Saudara, berita Parlimen 17 Mac 2022 berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Andy Reza Rohadian, salam keluarga Malaysia dan kita jumpa lagi.